Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa hendaklah dipatuhi demi memelihara kesejahteraan hidup rakyat dan penduduk negara ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Puan Terutama Nurhalizan binti Abdul Momin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kesultanan Oman. Puan Yang Terutama Megawati binti Dato' Perukia Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina. Dan Puan Yang Terutama Latifah binti Zaini, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke ASEAN Sekretariat di Jakarta, Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Puan Yang Terutama Irma Said Muhammad Al-Kathiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Lim Hock Seng, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Vananov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis-majlis tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadam ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis mengadam berlangsung di Istana Nurul Iman. Berikut kita saksikan sorotan detik-detik penting Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik.
Sempena persidangan Majlis Mesyuarat Negara kali ke-19 bagi tahun 2023, Jabatan Majlis Mesyuarat mengadakan Majlis Solat Sunat Hajat. Majlis berlangsung di Surau Jabatan Majlis Mesyuarat. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Majlis antara lain bertujuan untuk memohon kelancaran bagi persidangan Majlis Mesyuarat Negara yang akan diadakan bermula Khamis ini 2 hari bulan Mac 2023. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Solat dilihat sebagai ibadah yang mampu membangunkan potensi, motivasi dan prestasi diri kerana solat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perkara tersebut antara yang dikongsikan dalam ceramah bagi Majlis Sambutan Isra' dan Mikraj, anjuran Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Ong Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Juga hadir Datuk Seri Paduka Ong Haji Mat Seteja bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ceramah bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa Menghadapi Ujian, Sembahyang Meraih Reda Allah disampaikan oleh Dr. Awang Muhammad Helmi Baihaqi bin Haji Awang Yusof, Pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Ceramah juga menekankan mengenai fokus utama tema iaitu sembahyang meraih reda Allah. Majlis yang sama juga diadakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah dan Jabatan Pengajian Tinggi. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajarul Maiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Tazkirah khas bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa Menghadapi Ujian, Sembahyang Meraih Reda Allah disampaikan oleh Dayang Siti Juhaida binti Haji Bojang, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamia. Majlis berlangsung di Kementerian Pendidikan. Thailand komited dalam meningkatkan hubungan pertahanan dua hala bersama negara Brunei Darussalam dan akan bekerjasama rapat untuk mengukuhkan lagi kerjasama yang sedia ada. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sebagai rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bekerjasama dan bersatu padu amat diperlukan dalam memastikan keamanan yang dinikmati selama ini dapat dikekalkan melalui perpaduan hormat menghormati, toleransi sesama masyarakat dan berpegang teguh kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Perkara demikian ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-36. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa hendaklah dipatuhi demi memelihara dan mempertahankan kedaulatan, keamanan dan keselamatan bagi kesejahteraan hidup rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk memberi sokongan kepada dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan sebagai satu elemen yang penting dalam menjalankan sistem pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara.
659 orang penerima sijil taraf kerakyatan telah mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Semasa ditemu bual, para penerima menzahirkan rasa syukur dan menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Saya ingin menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih tidak terhingga ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia kerana telah melimpahkan kurnia perkenan sebagai rakyat baginda. Pengurniaan ini amatlah bermakna dalam hidup keluarga saya. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia kerana telah memperkenankan menjadi rakyat. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik rasa bersyukur dan gembira di atas perkenan menjadi rakyat. Hubungan pertahanan yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh melalui pertukaran yang kerap antara anggota tentera kedua-dua buah negara. Sempena Hari Tentera Bersenjata di Raja Thailand, kedutaan di Raja Thailand di negara ini semalam mengadakan majlis resepsi. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis antaranya diisikan dengan penyampaian tanda penghargaan oleh Puan Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam kepada Pemerintah ABDB. Thailand kekal komited dalam meningkatkan hubungan pertahanan dua hala bersama Brunei Darussalam dan akan bekerjasama rapat dengan para perwakilan Thailand untuk mengukuhkan lagi kerjasama yang sedia ada, antaranya dalam pertukaran pendidikan, menerokai kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, antaranya dalam pertukaran teknologi pertahanan. Lebih RM314,000 diterima oleh Urus Setia Jawatan Kuasa Tabung Kemanusiaan Banjar Pakistan 2022 yang dibukakan selama 3 bulan bermula 15 Oktober 2022 hingga 12 Januari 2023. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan Majlis Penyerahan Derma SMS Brunei Prihatin bagi tabung berkenaan yang diterima oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku pengurusi bersama Tabung Kemanusiaan Banjar Pakistan 2022. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih RM78,000 berjaya dikutim melalui 112 peti tabung yang ditempatkan di masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Manakala syarikat data stream digital Sdn Bhd menyerahkan lebih RM90,000 hasil kutipan derma pelanggannya dan sumbangan RM5,000 dari syarikat tersebut. Sementara itu, Progresif Sdn Bhd menyerahkan lebih RM14,000 hasil kutipan derma pelanggannya dan sejumlah RM3,500 dikutim melalui Magin Sendirian Berhad. Berhadapan dengan dunia digital yang sangat mencabar dan arus globalisasi telah membentuk hala tuju baharu kepada sistem pendidikan. Sehubungan itu, para guru perlu mengukuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi abad ke-21. Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan berucap demikian pada pembukaan rasmi program induksi bagi tenaga pengajar baharu pagi tadi. Menurut Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, para guru memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Program merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik untuk mendedahkan para peserta kepada aspek-aspek penting dalam kerjaya sebagai seorang tenaga pengajar dan sebagai penjawat awam di Kementerian Pendidikan. 120 tenaga pengajar baharu menyertai program yang akan berakhir pada 6 Mac depan. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.
Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39, bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pejaban Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penapar Daerah Tutong pagi tadi mengadakan majlis membaca Ratim Al-Atas. Majlis antara lain bertujuan memberi kesedaran dan kefahaman mengenai nilai nikmat keamanan dan kemakmuran negara serta kewajiban untuk mensyukuri nikmat tersebut. Di samping itu, penganjurannya juga bertujuan menyemarakkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan dengan acara-acara keagamaan, antaranya dengan mengamal dan melazimkan diri dengan bacaan zikir dalam kehidupan, seterusnya mendukung kara negara zikir. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Penapar, Daerah Tutong. Peristiwa Isra' dan Mikraj Rasulullah SAW merupakan peristiwa agung dan Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sembahyang fardu 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa ceramah khas Isra' dan Mikraj anjuran Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong semalam. Kalau kita ingat balik dalam slide, ceramah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasheed bin Superi, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, turut menyentuh mengenai kelebihan mengerjakan ibadah sembahyang fardu 5 waktu sebagai kunci syurga dan kelebihan yang terdapat dalam mengerjakan sembahyang fardu dan sunat. ke Masjidil Aqsa hanya ada lebih kurang 1,300 kilometer. Kursus pengurusan jenazah perempuan bagi mualaf Daerah Tutong diadakan bagi memberikan kefahaman tentang pengurusan jenazah kepada masyarakat. Diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-39, kursus diadakan pagi tadi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Kursus anjuran Pejaban Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong dengan kerjasama bahagian Hal Ehwal Masjid, Unit Dakwah dan Unit Tanah-Tanah Perkuburan Islam daerah berkenaan dihadiri oleh 40 peserta. Kursus dihasrat menanamkan serta memupuk semangat keislaman, keimanan di samping mengukuhkan silaturahim di kalangan masyarakat sekeliling. Mayat seorang lelaki berusia 57 tahun yang hilang dan dipercayai terjatuh dari perahu dalam kejadian awal pagi tadi di kawasan Tanjung Puaka, Pancang 35, Batu Apoi Lama, daerah Temburong, telah ditemui kira-kira pukul 3 petang tadi. Mangsa Awang Jeffrey bin Haji Abdul Ghaffar ditemui oleh Jabatan Bomba dan Penyelaman Operasi G dan dibawa ke Hospital Pengaran Isteri Haja Mariam Temburong. Menurut saksi kejadian, perahu mangsa berputar-putar dan mangsa dipercayai jatuh ke sungai. Perubahan waktu operasi Perkhidmatan Talian Harapan 145 bermula esok 1 Mac 2023. Talian Harapan 145 akan beroperasi setiap hari sepenuh masa iaitu 24 jam. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, Talian Harapan 145 dikendalikan oleh profesional kesihatan mental dari Kementerian Kesihatan yang terlatih dan bertauliah. Talian berkenaan menyediakan 4 perkhidmatan, iaitu memberikan makluman mengenai perkhidmatan kesihatan mental yang terdapat di negara Brunei Darussalam, memberikan khidmat nasihat atau kaunseling dalam menangani situasi atau tekanan yang menyebabkan gangguan mental atau emosi seperti masalah pribadi, sosial atau lain-lain, memberikan khidmat kecemasan dan bantuan kepada para pemanggil yang berada dalam krisis kesihatan mental yang boleh membawa kepada masalah psikologikal atau berfikir untuk membunuh diri, dan memberikan khidmat nasihat dan membantu mereka yang memerlukan panduan untuk menangani sebarang masalah kesihatan mental yang dialami oleh seseorang yang dikenali atau tidak dikenali, termasuk panduan nasihat yang dapat diberikan untuk mencegah seseorang yang berfikiran untuk membunuh diri dari melakukannya. Maklumat lanjut mengenai perkhidmatan kesihatan mental di negara Brunei Darussalam
hubungi talian Harapan 145, talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn dan mengikuti media sosial @MOH Brunei atau @th145.bn. Jabatan Pengangkutan Darat JPD memperkenalkan ciri tambahan terbaru dalam laman sesawang perkhidmatan nomborku, iaitu ciri nombor selari tawaran terbuka dan penahanan bermula esok. Ciri nombor selari tawaran terbuka akan membolehkan orang ramai untuk memilih dan membeli tanda pengenalan nombor selari melalui proses tawaran terbuka secara langsung sepenuhnya melalui dalam talian. Pembayaran boleh dibuat secara dalam talian dengan jumlah RM125 bagi setiap satu tawaran tanda pengenalan kenderaan TPK. Manakala ciri penahanan, orang ramai boleh membuat penahanan nombor TPK dengan kadar bayaran RM20 bagi tempoh 1 tahun. Sebarang pertanyaan hubungi talian 2451-990 atau 91 atau WhatsApp ke 71816141 atau talian Darussalam 123 atau email atau melayari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn. Seorang lelaki rakyat tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Muhammad Nasrul Hafiz bin Mohaimin berusia 26 tahun didapati bersalah memiliki 108 botol minuman keras berbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM17,300 atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Semua barang tegahan dirampas untuk diserahkan ke pihak penguatkuasa undang-undang bagi tujuan dimusnahkan. Tangkapan dijalankan oleh pasukan polis Diraja Brunei, Cawangan Temburong pada 18 Ogos 2021 di kawasan Kampung Sungai Besar. Syarat akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes berada dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan memaklumkan 85 kes disahkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 88%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Majlis penandatanganan kontrak di antara pemain dan kelab bola sepak DPMM bagi saingan Liga Perdana Singapura musim 2023 berlangsung petang tadi. Majlis diadakan di Rizkun International Hotel, Gadong. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lailai Diraja Saibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Naib Pengerusi Kelab Bola Sepak DPMM. Juga hadir Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeow, Pesuruh Tinggi Republik Singapura ke negara ini. Menandatangani bagi Kelab Bola Sepak DPMM, Muhammad Ali bin Haji Momin, Pengurus Am Kelab, dan Muhammad Kamarul Arifin bin Haji Arpan, Pegawai Kawangan. Sementara itu, bagi pihak para penaja, ditandatangani oleh wakil masing-masing. Di bawah dasar sukan kebangsaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan komited bagi memastikan kejayaan sukan di negara ini melalui sukan bagi masyarakat dan sukan prestasi tinggi. Banyak perkara telah dilaksanakan bagi memperluaskan penglibatan aktif dan menghasilkan asas yang kukuh ke arah kecemerlangan. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Teks ucapannya dibacakan oleh Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, Pengarah Pentadbiran dan Kewangan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semasa majlis pembukaan Forum Bola Sepak. Acara berlangsung di FABD House Berakas. Forum sehari itu dianjurkan oleh FABD. Juga hadir Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan yang dipertua FABD. Pasukan bola jaring kebangsaan negara Brunei Darussalam, Royal Bees, akan menyertai kejohanan bola jaring Liga Super Antarabangsa di Loin yang berlangsung di Republik Singapura sehingga 19 Mac ini. Pada 2 Mac ini, pasukan bola jaring kebangsaan akan bertemu pasukan Blaze pada pukul 7.15 malam.